أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم افتح علينا إنك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسمائنا اللهم عافنا في أبصارنا والحمد لله رب العالمين. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita sambung lagi kuliah tafsir kita dalam surah At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, wahai manusia, dan kenapa kamu sibuk berlumba-lumba mencari harta hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu maqabir menziarahi kubur. Maksud di sini adalah uh, iaitu pada saat kamu mati, sehingga kamu mati kamu masih berlumba-lumba mencari harta. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah sesekali kan, sawfa ta'lamun, kamu akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamun, ulang sekali lagi. Kemudian jangan sesekali-kali kamu melakukan sawfa ta'lamun, kamu mengetahui perkara tersebut. Kalla law ta'lamun, Allah peringatkan lagi. Kalla, jangan sesekali. Wa'idun, peringatan. Law ta'lamun, kalau kau mengetahui tentang ilmu yaqin, ilmu yang yakin. Nanti kita akan jelaskan lagi. Fatarawunnal jahim, dan kamu akan melihat neraka tersebut. Thumma latarawunnaha ainal yaqin, kemudian daripada itu kamu benar-benar akan melihat syurga tersebut dengan ainal yaqin. Nanti saya akan jelaskan apa beza ilmu yaqin dengan ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, setelah itu kamu akan ditanya pada hari akhirat kelak tentang nikmat-nikmat yang kamu miliki. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita baca minggu lalu, perbahasan yang lalu, iaitu ayat ini menceritakan bahawa sebahagian manusia berlumba-lumba mencari harta, membanggakan diri dengan harta yang dia ada. Dia bangga dengan anak-anak dia yang ramai. Namun semua daripada tersebut tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala dan jauh daripada hari akhirat. Itu cerita dia lah untuk surah At-Takasur. Jadi yang dirahmati Allah SWT di sini, ingin saya pesan nasihat diri saya dan hadirin hadirat. Alhaakumut takasur. Pertama kita nak kembali balik bagaimana kehidupan kita ini berlumba-lumba. Dan Allah kata falyatanafasil mutanafisun, berlumba-lumbalah, bersegeralah mencari kebaikan. Di sini Allah kata, janganlah kamu sibuk-sibuk dengan harta, nak banggakan diri dengan anak yang ramai, kamu bangga. Dalam Islam, haji yang dirahmati Allah SWT, berlumba-lumba Allah sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlumbalah, bersegeralah mencari keampunan. Wasabiqul khairat, bersegeralah, berlumbalah mencari kebaikan. Dalam Islam dibenarkan si A dengan si B berlumba-lumba mencari harta. Dia berniaga, dia berniaga cakotiak. Si A berniaga cakotiak.
CB pun berniaga char-kway-teow. Berlumba-lumba lah kan. CA dia buat kedai dia ada lampu-lampu. CB pun buat lampu-lampu. Islam benarkan. Itu. Dia nak buat lagi dekat kedai A lagi kan. Dia buka kedai kan. Bukan sekadar char-kway-teow. Ada mi goreng pula. Gitu. Berlumba-lumba untuk mendapatkan pelanggan. Itu dipanggil berlumba-lumba jugalah. Si A dengan B berlumba-lumba. Lawan kan. Buka sentiasa kan, cari tarikan, post dekat media sosial kan, medsos. Sekarang orang guna TikTok dan sebagainya kan, panggil artis dan sebagainya, influencer, panggil supaya dapat tarikan kan. Jadi berlumba-lumba untuk mendapat nama asalnya dibenarkan. Sebab tu dalam buku Facebook Al-Aslu fil Asya'i Mubahah, sesuatu asal satu perkara itu adalah diharuskan. Kita belum lumba je. Haji buat bisnes, dia buat bisnes. Semua dibenarkan. Tetapi haji misal kata kedai A, kedai B. Mereka belum lumba. Tapi yang si B ni buat khianat. Begitu. Dia pergi rosak kedai A. Dia berlumba juga dah dapat customer. Jadi kalau kita tengok cerita senario dulu kan. Mazlan dengan Azli kan. Buat kedai roti canai. Dia buatlah letak apa nama lipas kan. Letak macam-macam kat kedai. Dia rosakkan kedai tersebut. Ini yang dilarang dalam Islam. Kalau kita lumba-lumba mencari rezeki, dibenarkan. Tiada masalah. Tapi kalau buat khianat, buat pedajai kita kata, itu yang tak dibenarkan. Kita berlumba, macam kata kita kumpul duit kan. Jadi berniaga kedai. Dia berlumba-lumba, contohnya kita nak menderma. Si A menderma RM10. Si B pun menderma RM10. Masing-masing menderma. Betul. Masing-masing menderma. Namun demikian, si B ni dia buat onar. Ada pergi cerita benda yang tak baik, kata si A ni derma menunjuk-nunjuk. Itu dia telah melumba-lumba. Tapi datangnya satu perasaan hasad. Ini yang tak dibenarkan. Kau jadi dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maksud saya di sini, dalam kebaikan kita belum melumba. Kita dibenarkan. Hatta paling asas dalam haji, soft. Soft yang pertama itu lebih afdal. Kita tak boleh, bisa kata ada kosong, kan biasa ini kita orang Melayu ke. Bang pergi dah bang. Haji pergi haji. Islam tak begitu. Untuk kebaikan, kita pergi dulu. Itu yang Nabi ajar. Siapa yang soft, dia kena masuk dulu. Dia tak ada, hang pergi dulu kan. Tak. Lepas tu, berlumba-lumba untuk kebaikan, dibenarkan. Itu paling asal lah. Jadi dia janji kan, kadang-kadang kita dalam soft, kita jangan suruh lah. Hang lah pergi dulu dah. Kita pergi dulu. Buat kebaikan. Kita duduk masjid ni perlukan kewangan, macam kata lah. Kita mungkin tak ada duit. Tapi apa kita boleh buat? Kita dapat maklumat, kita sebarkan. Masjid Al-Fatah, pada 3, perlukan sumbangan. Kita pun share dalam group. Itu berlumba-lumba buat kebaikan. Ini yang dibenarkan. Namun dalam surah At-Takasur, Allah larang orang berlumba. Takasur ni, dia berlumba-lumba. Tapi berlumba-lumba untuk mengejar nama. Dia lumba-lumba nak dapat harta yang banyak. Dia lumba-lumba nak dapat anak yang ramai. Dia bangga. Anak apa? Anak aku 20. Harta mu banyak apa? Adalah berjuta-juta. Dia bangga yang tersebut. Tapi kalau suruh infak, dia tak nak.
Contoh kalau anak dia ada kepakaran, contoh anak dia banyak tanah, dan anak dia kerja berjual tanah. Misal katalah, misal kata, banyak tanah. Batu 3 ada, batu 4 ada, batu 5 ada, batu 6 ada, contoh. Tiba-tiba jemaah kata kat dia, uh, taklah anak tu wakaf sikit tanah tu. Tapi kata tak nak. Tak boleh lah. Tapi kalau dia simpan untuk kepentingan anak-anak dia, tu lain cerita lah. Tapi dia saja simpan, terbiar. Itu tak boleh lah. Lepas tu zaman Umar Al-Khattab, kalau tanah siapa yang kosong tu, kerajaan boleh ambil. Dia walaupun hak dia, tapi dia tak mengusahakan. Pada zaman Umar Al-Khattab, harta tu boleh diambil. Dan kita ada kebun haji-haji kan, kita biar. Tahun-tahun, biar. Tahun-tahun, dia biar kan. Kita dah mati, anak pun biar. Nama dia. Itu bagi harta dia kumpul. Di sini Allah terangkan berlumba-lumba tak dibenarkan sekiranya kita bangga. Sekiranya kita jauh daripada ketaatan daripada Allah SWT. Ini yang tak dibenarkan. Adapun kalau kita buat kebaikan demi mencari redha Allah, itu dibenarkan. Namun nasihat saya, jadi pesan saya sama-sama, kalau orang buat kebaikan, kita yang pertikaikan. Kita yang kata dia ni si fulan, nama kita tak tahu. Itu antara dia dengan Allah SWT. Kita kata Alhamdulillah. Itu cara kita lah. Okay? Jadi, kita sambung kembali. Lepas tu di sini hatta zurtumul maqabir, saya tulang sekali lagi, sehingga kamu dah mati tu. Maksudnya, kamu fikir harta tu kekal. Dah kita mati, harta tu biar saja. Tak bermanfaat. Lepas tu saya pernah cerita janji kan, harta umat Islam. Kalau pergi pejabat tanah tu, banyaknya dia beku. Mungkin haji ada pengalaman macam kat kampung saya tu, tanah bukanlah besar tu. Tapi kongsi nama orang, saya kata ayah saya ni yang sepupu dia dah. Kongsi nama. Biar macam tu kan. Sampai bila nak buat apa tanah biar itu kan. Kenapa tak dibahagikan? Kita nak kata ada manfaat untuk itu. Kalau mungkin dah generasi atas dah meninggal, anak-anak boleh pakai. Ni tak nak. Aku tak kisah. Aku tak nak bagi siapa-siapa. Taklah, biar tanah ni kosong. Buat apa jadi kita? Itu tak ada manfaat. Sebab ego, takut orang ni ambil, kita rasa hasad. Kalau jadi kan, orang kau dengar kat AK kan, harta umat Islam berjuta-juta kan. Berjuta-juta. Kenapa nak jadi begitu? Jadi kita kena fikir kan, jangan sampai kita mati ni, kalau kita masih fikir harta tu boleh kekal dan sebagainya. Melainkan kan, harta sedekah jariah. Itu yang kita nak. Sedekatun jariah. Sedekah yang mengalir. Itu yang kita nak. Kita buatlah, kalau kita mampu wakaf, kadang-kadang dekat mana-mana Mak Hafiz saya kata yang diiktiraf, dia kata lot RM10. Kita mudah-mudahan kalau dia menipu tu urusan dia dengan Allah lah. Tapi kita bayar. Kita check dululah, betul ke jalan agama lulus ke. Kalau betul dia kita bagi wakaf RM10. Itu yang kita nak. Kalau Quran banyak sini wakaf. Kalau kita tak baca, rugilah dia kan. Dia niat betul lah. Suatu harta perlu dimanfaat. Harta perlu dimanfaat. Okey. Jadi kita kembali janji yang Allah SWT, kita kembali kepada ayat summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kita tengok terjemahan. Jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kalla. Okey. Sawfa ta'lamun, kamu akan mengetahui akibatnya. Kalla, jangan sekali-kali. Maksudnya jangan kamu kumpul harta demi nama. Jangan kumpul harta kena kebanggaan. Jangan kita kumpul harta, kita fikir harta tu boleh kekalkan kita di dunia. Jangan buat itu. Jangan buat. Allah kata, kalla.
Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui harta tersebut. Apa apa kata ulama? La yanfa'u wa la yufidu. Tidak bermanfaat, tidak memberi faedah. La yanfa'u wa la yufidu. Kelak kamu kena tahu. Allah kata. Jadi kita sama-sama gaji yang kita tengok harta kita banyak mana kan. Ha. Kalau kita dah sedekah, alhamdulillah. Tapi kita kena ingat sedekah kita utamakan ahli keluarga kita. Kita tengok dulu bagaimana kok ada kalangan keluarga kita yang susah, sepupu-sepupu kita yang susah. Kita utamakan mereka dulu. Lalu dalam wasiat pun bila sahabat bertanya Nabi, boleh tak aku bagi harta aku semua ni kepada orang luar? Nabi kata tak boleh. Bagi ahli keluarga kaya dulu. Sebab tu 1/3 saja boleh bagi kepada orang lain. Utama kekayaan bagi kepada anak. Bagi kepada saudara-saudara mara. Kita kena tengoklah kan. Kok anak kita kan, kok ada yang susah, kita utamakan dia. Kita tolong dia. Kalau itu yang sebagai seorang ibu bapa kan. Mungkin kadang-kadang kita fikir kalau haji senang lah. Kalau kita senang, haji dah pencen, senang. Ke kampung, taklah guna dia banyak. Tapi tengok anak susah. Kita tolong dah sikit kan. Kita tak banyak 100 ke, RM20 ke. Itu pun lebih baik daripada kita bagi kepada masjid. Sebab kita tahu anak kita susah tu. Tapi kita tak tolong. Kita lupa tentang keutamaan. Dia panggil aulawiyat. Mana keutamaan? Lepas tu dalam kes zakat, dalam hadis Nabi mengatakan bahawa isteri boleh bagi zakat pada suami yang susah. Bagaimana boleh bagi macam tu? Nak kan? Mungkin kerja suami tu susah. Dia bekerja juga tapi susah. Isteri yang kaya boleh bagi pada suami. Itu dia panggil utamakan keluarga. Utamakan adik-beradik tu. Bukan pada tu kita baru lihat kepada masyarakat sekelilingnya, jiran-jiran. Kadang-kadang mungkin kita lihat ada orang yang kita dapat tak menderma pun. Saya katalah kau ajar dia. Tapi kita tak tahu kok dia bagi kat mak ayah dia ke, bagi kat adik-beradik dia ke. Kita tak tahu. Mungkin dia faham bahawa ada yang lebih memerlukan. Lepas tu di sini yang penting kita buat kebaikan bersama. Masing-masing menyumbang. Kalau tak boleh menyumbang, kita jangan buat masalah. Dia kita doakan kebaikan. Di sini Allah kata, kalla, jangan sekali kamu buat. Kenapa? Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui harta tersebut la yanfa'u wa la yufidu. Tak akan memberi manfaat. Allah ulang lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Allah bagi peringatan lagi, summa, setelah itu. Di sini Al-Jaji diberi peringatan bila 2 kali ulang nak menegaskan betapa beratnya. Dan Allah bagi peringatan pada kita. Bagaimana saya cerita kepada Al-Jaji, kita bagi contoh, dia panggil anak kita. Alung, sebab subuh tak dengar kan. Alung, bangun. Kali kedua kita panggil lagi, Alung, bangun. Kali ketiga kita garam lah sikit. Guna apa? Nama tali pinggang, tapi bukan libas dia kan, ketuk pintu, takut dah. Itu. Kadang-kadang pertama kita ada, Alung, jangan sampai ayah masuk ni. Kali ketiga, Alung, jangan sampai ayah libas ni. Inilah Quran guna. Sebab tu, benda ni dipanggil psikologi. Kadang-kadang manusia ni sekali dengar, tak faham. Sebab tu Allah kata, kalla sawfa ta'lamun, tu Allah ulang sekali. Summa kalla sawfa ta'lamun. Jangan sekali-sekali buat perkara tersebut. Sawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Wa'idun, isrun wa'id. Ulang lagi. Peringatan demi peringatan. Nak bagi tahu perkara ini sangat berat. Jangan mencari harta, kita berlumba-lumba mencari harta sehingga
kita melalaikan tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala. Contoh kita pasal malam, saya kata, ya, bagaimana pejabat agama, Alhamdulillah, mereka sediakan van, kan, ada apa, surau bergerak. Kita ada kesempatan, kita pergi semayang. Jangan sampai kita berniaga sampai melalaikan kita. Kita nak mencari harta, tak ada masalah. Jadi jangan sampai ketaatan kita lupa kepada Allah Ta'ala. Waktu semayang, kita lihat. Kalau perkara-perkara yang boleh macam doktor, boleh apa nama, jamak kasar, itu perkara lain. Kita nak pergi meeting, macam saya sebut kan, nak meeting daripada Kuantan nak ke KL, nak kejar masa kan, Zohor kita tolak kan, kita tolak pukul 12.30 kan, meeting nak pukul 3, saya kata kita pergi dulu, tapi kita adalah rukhsah kan, contoh 3 jam sampai KL, masa-masa dah kena meeting. Kalau kita semayang, kita lewatkan meeting tu, orang lain dah semayang, betul. Saya kata kita berkontak ke kawan kita yang di KL dah semayang, kita ganggu masa dia betul. Sedangkan kita boleh ada rukhsah, kita boleh jamak kasar waktu asar. Kenapa kita nak susahkan masa kawan-kawan kita yang lain? Dah sampai pukul 3, dia nak pergi semayang pula. Tunggu 3.30, orang nak balik pukul 5, saya kata. Kita dah kacau masa orang lain. Itu berlumba-lumba mencari kebaikan, tapi jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Dia pun ada masa dia. Dia ada keluarga juga. Berlumba-lumba. Sebab tu dalam Islam ni mudah. Dia ada rukhsah. Ada perkara yang boleh ditangguhkan. Macam zakat. Kalau belum cukup haul, kita berniaga kan. Berniaga untung, contoh sebulan kita untung 1,000. Saya kata kan. Tolak gaji, tolak semua, untung 1,000. Bila setahun, cukup haul 12,000. Bukanlah, cukup tahun, baru 12,000. Cukup tak nisab? Tak cukup. Anggaran sekarang kita kata 24, 25,000. Biasalah standard. 12 dengan 24 tak cukup bagi zakat. Janganlah pening-pening. Nak kena bayar zakat. Tapi kalau ada orang nak bayar tu terpulang pada dia lah. Tapi Islam tak membankan dia. Gitu. Dia ada pelepasan. Jadi jangan kita fikir benda yang berat-berat. Sedangkan adanya jalan keluar. Itu kita kata kat sini, jangan sekali kita abaikan perkara tersebut. Peringatan kan, supaya kita tahu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Di sini ziyadatun fi zajri wa tahdidi. Dia tambah lagi peringatan. Dia kuatkan lagi amaran tersebut. Okey. Kalla sawfa ta'lamun. Ulang lagi kan. Summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun. Okey. Di sini kita di sinilah. Dia terus kepagi diulang 2 kali. Okey. Okey. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Okey. Sini. Kalla, jangan sekali-kali. Allah ulang lagi. Tuan-tuan, ini pertama. Ini kedua, kalla. Jangan sekali-kali. Allah ulang lagi kali ketiga. Kalla. Jangan sekali-kali. Ini peringatan yang beratlah. Dalam satu surah. Surah yang pendek. Tapi peringatan tu diulang acap kali. Maknanya ini bukan dosa kecil. Ini adalah kalau kita melakukan, maksudnya dia adalah dosa yang besar. Kita boleh faham perkara tersebut. Sebab dia apa? Dia mencari harta, dia lalai sehingga dia lewati ketaatan pada Allah Ta'ala. Ini kita kata berhampir pada dosa besar. Bukan benda kecil-kecil tu tuan. Kalau dia solat tertidur, dia maafkan lagi. Ini perkara yang dia sibuk mencari harta. Dia fikir kan, pukul 1 berapa duit masuk. Kalau dia main saham, duduk depan saham tu dululah. Duduk saham tu kan, kita tengok apa,
uh, dia punya kira-kira tu, duduk depan tu lama-lama, Zuhur Asar, turun naik nak jual, nak beli, nak jual, nak beli, macam tu. Sampai lupa nak semayang. Ha. Lepas tu dah kaya, buat perkara-perkara yang lain pula, tak bayar zakat. Kalau sekarang kita akan disebut macam kita ada forex, bitcoin, ya. Nampak cepat jalan kaya cepat. Ya. Sebagai dengan ada OTFX. Apa yang baru diharamkan, ya. OTFX. Diharamkan bank negara dia telah menetapkan bahawa tidak dibenarkan. Tapi kita ada belajar contohnya kripto, wang kripto, tu wang digital. Itu setengahnya dibenarkan. Kalau nak menabung kripto, tapi kena hati-hatilah, kena belajarlah tentang kripto. Saya tak pernah masuk, saya cerita je tuan-tuan. Saya tak ada main bitcoin, kripto tak ada. Tentang wang digital. Masuk digital, semua benda ni tak meluas. Tak semua negara lagi. Sebab dia tak masuk dalam akta money, paper money. Main wang digital. Dia jadi aset. Itu dibenarkan. Setengah ulama kata dibenarkan. Tapi kalau bitcoin, forex, kita berlumba-lumba, saham dibenarkan. Tapi saham, kita kena tahu saham mana yang dibenarkan. Sebab tu kita ada pena syariah. Masa pena syariah tuan-tuan, syarikat mana yang dibenarkan? Syarikat ni. Contohlah kita kata XOX. Tuan pakai handphone XOX kan? Itu dia ada pena syariah. Dibenarkan. Tapi tiba-tiba kita melabur dekat syarikat genting. Boleh tak boleh? Tak boleh lah. Tapi keuntungan dia banyak. 17% yang macam kata kan. Kalau SOX baru 0.3 je. Tabah haji kan, pukul 1. Mestilah nak banyak. Tak boleh. Lepas tu sibuk sampai kita lupa. Sibuk-sibuk sampai kan tanggungjawab. Tapi kalau nak belajar saham, belajarlah. Yang mudah. Kalau tak boleh, tuan-tuan cari kawan yang percaya, bagi duit, aku amanahkan. Begitu. Terpulang pada dia. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan sekali-kali law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalaulah kamu tahu ilmal yaqin. Apa ilmal yaqin? Okey. Falau alimtum ilmal haqiqi allazi la syakka fihi walam tira'a. Maksud dia, kalaulah kamu tahu yang perkara tersebut tidak syak lagi, perkara tersebut tak ada keraguan lagi. Maknanya kalau melakukan itu, benda ni memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca sekali lagi. Okey. Ilmal, kita ada dua tuan-tuan di sini. Kita ada ilmal yaqin, ainal yaqin. Kita nak terang dulu apa makna ilmal yaqin. Ilmal yaqin ni maksudnya pengetahuan. Kita tahu. Contohnya haji, saya beritahu tadi, contohnya saham itu tidak dibenarkan. Tapi saham tu ada dua jenis. Yang kita melabur dekat bawah syariah compliance, dibenarkan. Ada syariah kalau melaburkan genting, tak dibenarkan. Kita tahu, kita faham, benda ni halal, kita buat. Benda ni haram, kita tinggalkan. Berniaga, kita tahu tu halal. Tapi kalau dia menipu dalam perniagaan, itu haram. Jadi dia tahu benda tu. Kerana Allah bagi tahu, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kelak kamu akan tahu benda ni semua akan dihisap. Kamu tahu tak? Akhirat tu ada tak? Yakin tak? Kita yakin. Kita yakin tak ada syurga dan neraka? Kita yakin tak? Sebab tu dia bagi pengetahuan. Sebab tu Nabi ajar tentang syurga dan neraka. Al-Quran cerita tentang syurga dan neraka. Sebab tu bagi pengetahuan. Ilmal yaqin. Ilmu pengetahuan. Nanti tak akan tengok pula yang kedua. Okey. Sebab tu di sini tuan-tuan,
Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini peringatan daripada Nabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan walabay walabak walabakaitum kaseeran." Nabi kata, kalaulah kamu tahu tentang perkara tersebut, apa perkara? Kalaulah kamu berlumba-lumba mencari harta, bangga dengan harta yang ada, bangga dengan anak yang ramai tapi tak membantu untuk umat, dan jauh sekali daripada ketaatan kepada Ta'ala. Kalaulah kamu tahu sebenarnya, kamu akan ketawa sedikit. La dakhitum qalilan, kamu akan ketawa sikit. Wala bakaitum kasiran, kamu akan menangis banyak. Kenapa tuan-tuan? Maksudnya, kita lepas kemudian baru kita menangis. Harta yang kita ada, kita tak manfaatkan untuk agama. Kita ada kesenangan, kita tak membantu jihad di jalan Allah. Kita ada wang yang banyak, kita berinfak kepada jalan Allah. Bila tak ada ni, mana kita kembali beri? La yanfa'u wa la yufidu. Kan? Tak bermanfaat. Ke akhirat, tak ada apa. Rugi. Ini yang kita nak. Lepas tu kita akan menangis. Tak sedih. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, wal yadhaqu qalilan wa la yabku kaseeran. Bukan bermaksud Haji tak boleh ketawa. Di sini bukan maksud tak boleh ketawa, gelak-gelak kamu nak buat. Bukan. Maksud di sini peringatan kepada kita yang bila dapat kesenangan, kita jangan ketawa banyak sangat. Sebab apa? Kelak nanti akan menangis. Ketawa tu maksudnya kita seronok dengan kehidupan dunia, kita bangga. Oh, ini harta aku dah banyak, dah 3 juta. Kelak kamu akan menangis. Itu maksud dia. Tapi kalau kita seronok, gembira, kan, seperti Allah sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang diberikan kepada kamu, maka hendaklah kamu cerita. Tapi ceritanya ala kadar. Kan? Ceritanya memadai. Cerita kepada mak, cerita kepada sahabat-sahabat. Tapi janganlah sampai canang-canang berlebihan. Kan? Kadang-kadang tengok dekat media orang masuk apa tu? MLM. Kan? Tayang apa nama? Masuk MLM dapat sejuta. Tunjuk akaun sejuta. Itu nak tarikan tu bagaimana? Kita nak faham supaya kesenangan duit tu akan membantu kita di akhirat kelak. Kalau kita kaya saja tapi tak membantu, yang Nabi kata kamu akan menangis sedikit. Kamu akan ketawa sedikit, kamu akan menangis banyak. Sebab benda tu dah tak ada nilai. Kadang-kadang tuan-tuan kan, kita dapat duit banyak, saya kata kan, dapat contohnya RM10,000. Tiba-tiba hilang duit tu. Itu pun sedih juga. Oh, kita pun rasa nangis. Itu dipanggil duit hangus lah. Kita melabur, kita dapat contohnya RM10,000, lepas bencin. Haji bencin, dapatlah duit bencin RM100,000, saya kata kan. Dapat-dapat pergi melabur. Mula-mula seronok dapat RM100,000. Gelak sangat. Tiba-tiba masuk pelaburan, hangus. Masa tu ketawa, mula-mula ketawa, tapi kita menangis kemudian. Hadirin yang dirahmati Allah, ringkas ni pada malam ni saya nak gambarkan di sini. Bahawasanya kita nak mencari kebaikan, berlumba kebaikan dibenarkan. Kita ada harta kekayaan sedikit, ikut kemampuan kita berkongsi, kita kongsilah dengan ikut kemampuan kita. Jangan kita simpan, tak tolong untuk agama. Nescaya Nabi kata kamu akan ketawa sedikit, kamu akan menangis banyak di akhirat kelak. Lepas tu ini perkara yang asas. Allah dah terang, Nabi dah terang apa ilmu pengetahuan tentang harta yang perlu kita belanjakan, tenaga yang ada perlu dikhimat kepada masyarakat. Itu dia panggil kemampuan. InsyaAllah akan datang janji yang dirahmati Allah Taala, kita akan sambung lagi 2 ayat. Allah sebut apa beza ainul yaqin, ilmu yaqin. Lepas tu kita akan lihat juga tuan-tuan yang terakhir ni, kita nak tengok sini. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Berat tuan-tuan. Allah kata di akhirat kelak kamu akan ditanyakan tentang nikmat. Sedangkan orang tahu kalau buat tadi masuk ke neraka. Tapi Allah nak beritahu nikmat yang dapat tadi tak memberikan bawa kamu ke neraka.
Nauzubillah min zalik. Allah umpamakan nikmat yang di dunia yang sementara ni dapat neraka. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam, mohon maaf. Jadi yang penting sama-sama kita berlumba-lumba mencari kebaikan, berlumba-lumba berebut-rebut menyebarkan kebaikan, dan penting jadikan hati kita nias, hati kita ni, niat kita ni ikhlas kerana Allah Taala. Hanya kita yang tahu, hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Orang lain tak tahu. Kalau kita kaya ke, kita susah ke, kita infak tak infak, semuanya hanya Allah saja yang tahu. Jadi kita sama-samalah buat sedaya upaya untuk agama. Wallahu alam, mohon maaf saya silap. Syukran jazilan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.